Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan belajar tajuk bentuk milikan seterusnya iaitu perkongsian liability terhad. Sebelum ni kita dah belajar tentang perkongsian biasa ataupun perkongsian konvensional. Tapi pada kali ini adalah perkongsian liability terhad. Bilangan bagi rakan kongsi liability perkongsian liability terhad ni minimumnya 2 orang. Sebab berkongsi mestilah lebih daripada seorang. Tetapi tiada had bilangan maksimum rakan kongsi. Itu bezanya dengan perkongsian yang sebelum ni. Minimumnya 2 orang, tetapi maknanya tiada had maksimum. Sama seperti syarikat awam. Okey, ini sebenarnya adalah satu bentuk perniagaan alternatif, maknanya selain daripada bentuk yang sedia ada, kita boleh menubuhkan perkongsian liability terhad iaitu yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Jadi di mana dalam perkongsian liability terhad ni ataupun cikgu akan sebut PLT, perniagaan ini menawarkan flexibility dalam operasi perniagaan di mana dalam perkongsian ini mereka boleh mengikut perjanjian perkongsian. Maknanya apa yang mereka fikirkan penting mereka boleh letakkan dalam perjanjian perkongsian perniagaan mereka. Selain daripada itu, PLT ini juga menikmati status liability terhad. Liability terhad ni maksudnya kalau kerugian pun hanya setakat modal yang disumbangkan. Okey, berbanding dengan syarikat pula, kalau syarikat memanglah ahli-ahli mereka juga menikmati status liability terhad, tetapi syarikat tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 di mana keperluan pematuhan yang ketat di bawah akta ini. Okey, ini adalah contoh nama perniagaan PLT. Kalau perkongsian liability terhad, biasanya di hujung nama perniagaan ada tertulis perkataan PLT. Terusnya ciri-ciri PLT. Okey, entiti ada 3 cirinya iaitu entiti berasingan, liability terhad dan juga hayat berterusan. Okey, entiti berasingan ini maknanya PLT ini merupakan suatu pertubuhan perbadanan yang mempunyai kepribadian undang-undang yang berasingan daripada pekongsinya. Contohnya tadi cikgu bagi nama perniagaan Teguh Maju PLT. Maksudnya di sini entiti berasingan ni Teguh Maju tu dianggap satu perbadanan yang mempunyai kepribadian undang-undang yang berasingan daripada pekongsinya. Maknanya dia boleh menyaman ke ataupun disaman atas nama Teguh PLT. Entiti berasingan ini boleh juga kita fahamkan sebagai dua pihak yang berbeza. Maknanya antara peniaga dengan perniagaan tersebut. Peniaga tu ialah rakan kongsi, perniagaan itu ialah PLT. Jadi maknanya perniagaan itu, contohnya Teguh PLT tadi ataupun Sinar Zaman PLT ini boleh menyaman atas nama perniagaan itu. Bukan rakan kongsi. Maknanya mereka boleh juga didakwa dan juga boleh memperoleh dan melupuskan harta. Contohnya mereka membeli kenderaan ataupun lori untuk kegunaan perniagaan. Maknanya boleh dibuat atas nama Teguh PLT ataupun Sinar Zaman PLT. Jadi bukannya atas nama rakan kongsi ataupun bukan atas nama orang yang memiliki ataupun yang menjadi rakan kongsi.
Okey, seterusnya ciri yang kedua ialah liability terhad. Ni cikgu dah terangkan sebelum ni, semua rakan kongsi dalam PLT ni, liability-nya adalah terhad, di mana tanggungannya terhad setakat modal yang dilaburkan sahaja. Jadi tidak melibatkan harta peribadi untuk melunaskan hutang-hutang PLT yang masih berbaki. Maknanya tanggungjawab melunaskan hutang tu adalah tanggungjawab perniagaan itu ataupun PLT. Okay, liability terhad. Liability terhad. Okay, ni juga nak kamu ingatkan liability terhad tadi. Maknanya haknya setakat modal yang dilaburkan sahaja. Okay, ciri yang ketiga ialah hayat berterusan. Setiap perubahan yang berlaku dalam perkongsi PLT tidak akan menjejaskan kewujudan hak ataupun liability PLT. Jadi maknanya perniagaan ini akan kekal berterusan. Sama ada rakan kongsi meninggal ataupun muflis, okey, perniagaan ini boleh diteruskan. Okay, seterusnya yang ini mungkin tak ada dalam buku teks kamu, tapi untuk menambah pengetahuan kamu dan pemahaman kamu, perbezaan antara PLT dan perkongsian konvensional. Dalam perkongsian liability terhad, menawarkan liability terhad kepada pekongsinya. Maksudnya di mana apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung sepenuhnya oleh aset-aset PLT. Maknanya tidak boleh gunakan harta peribadi rakan kongsi. Tapi dalam perkongsian konvensional, pekongsi mempunyai liability tidak terhad. Maknanya kalau aset perniagaan tidak cukup untuk melunaskan hutang-hutang, maknanya harta peribadi rakan kongsi boleh dituntut untuk melunaskan hutang yang ada. Okay, seterusnya perbezaan PLT dan syarikat. Kalau PLT ni tak menerbitkan saham bagi mengumpulkan modal. Syarikat kena terbitkan saham. Okay, flexibility membuat keputusan. Maknanya lebih mudah untuk PLT membuat keputusan. Dalam ikatan perjanjian perkongsian pun mereka boleh melaksanakan hal-hal yang mereka rasakan perlu atau wajar dalam ikatan perjanjian perkongsian. Okey, lepas tu tak perlu pun mengadakan mesyuarat agung tahunan secara formal. Dalam syarikat maknanya mesyuarat agung tahunan ni adalah mesti dilakukan. Okey, lepas tu dalam syarikat juga wajib mengemukakan penyata keuangan kepada SSM. Tapi PLT tiada keperluan, maknanya tak perlulah nak mengemukakan penyata keuangan kepada SSM. Seterusnya, akaun bagi perniagaan liability terhad tidak perlu di-audit. Dah jimat atas, tak perlu bayar kepada audit. Kelebihan perkongsian liability terhad. Yang pertama tadi entiti perasingan. Ni cikgu dah terangkan. Maknanya rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap perniagaan. Maknanya kalau ada berlaku apa-apa masalah, maknanya yang boleh diambil tindakan undang-undang adalah perniagaan mereka. Seterusnya, fleksibiliti perniagaan di mana rakan kongsi boleh meletakkan syarat-syarat tambahan menurut perjanjian perkongsian. Maknanya mereka boleh letaklah apa yang mereka rasakan perlu dalam perjanjian perkongsian. Okay, seterusnya, liability terhad. Maknanya semua rakan kongsi dalam PLT dilindungi sekiranya perniagaan muflis dan tak melibatkan harta peribadi mereka. Seterusnya, kelebihan PLT ialah penjimatan kos sebab tidak tertakluk kepada sistem audit dan pematuhan pada undang-undang berkanun. Lepas tu, tiada had bilangan maksimum rakan kongsi atau tiada had keperluan modal minimum. Okey, perjanjian perkongsian liability terhad
adalah ya hak dan kewajipan bersama pekongsi PLT, dan hak dan kewajipan PLT boleh ditentukan oleh perjanjian PLT. Maknanya dalam perjanjian tu maknanya boleh ada menyatakan hak dan kewajipan bersama pekongsi, maknanya dia jaga pekongsi, tapi jaga juga perniagaan tersebut dalam perjanjian PLT. Tapi jika ada perjanjian dibuat, maknanya Akta PLT 2012 akan terpakai. Jadi kalau tak nak ikut akta ni, maknanya mereka perlu membuat perjanjian PLT. Itu saja. Okay, diharapkan kamu dapat membuat ulang kaji, dengar video ni sampai habis. Kalau tak faham, ulang.